Salam sejahtera semua, nama saya Yongki Somkiat, nombor metrik DE 2026. Saya wakil dari Ketua Kumpulan 2. Pada hari ini kami satu kumpulan ingin mempersembahkan hasil kerja kumpulan kami yang bertajuk Etika dan Peradaban Berasaskan Adat dan Pantang Larang Masyarakat. Saya Nur Amira Syafiqah akan membentangkan pengenalan. Tajuk kajian yang dipilih ialah Etika dan Peradaban Berasaskan Adat dan Pantang Larang Masyarakat di bawah tema Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Pemilihan tajuk kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan mahasiswa UTHM terhadap etika dan peradaban berasaskan adat dan pantang larang masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Jadi, apakah itu adat dan pantang larang? Adat membawa maksud peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat. Perkataan adat juga adalah pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan, yang mana istilah ini memberi pengertian yang meluas dalam situasi satu bentuk perbuatan atau tingkah laku dan cara manusia berfikir. Pantang larang adalah kata majmuk yang berasal daripada perkataan pantang dan larang. Pantang membawa maksud tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayai akan membawa kesan yang buruk. Perkataan larang pula bermaksud tegahan daripada melakukan sesuatu atas dasar kuat undang-undang atau peraturan. Satu manfaat daripada mengamalkan adat dan pantang larang yang penting untuk setiap masyarakat adalah ia dapat mendidik untuk menjadi pribadi yang lebih berdisiplin dan menjaga kehormatan. Seterusnya, permasalahan kajian. Yang pertama, generasi muda semakin berkurang minat terhadap pantang larang sendiri. Salah satu pengaruh yang besar terhadap generasi muda masa kini ialah asuhan dan didikan ibu bapa, yang mana kini kebanyakan ibu bapa tidak mengajarkan adat dan pengetahuan pantang larang nenek moyang mereka kepada anak-anak. Oleh itu, mereka kurang berminat untuk mengamalkan pantang larang tersebut. Yang kedua, masyarakat terlalu mengambil mudah berkaitan pengetahuan adat resam dan pantang larang. Masyarakat zaman teknologi ini lebih cenderung untuk meluangkan masa dalam talian dan juga melepak daripada mempelajari mengenai adat dan pantang larang etnik mereka sendiri. Yang ketiga, mencetuskan perselisihan faham antara masyarakat. Kebanyakan pergaduhan dan perselisihan faham yang berlaku antara masyarakat pelbagai kaum adalah disebabkan sikap segelintir penganut agama yang membandingkan atau kurang menghormati adat resam dan pantang larang kaum lain. Ketidakfahaman adalah faktor utama yang membawa kepada sikap prasangka dalam masyarakat masing-masing yang berbeza pegangan agama, adat dan budaya hidup. Assalamualaikum, saya Siti Nurhana binti Maksum dan saya akan membentangkan tentang objektif kajian dan juga kepentingan kajian. Objektif kajian pertama ialah mengenal pasti punca etika dan peradaban berasaskan adat dan pantang larang diamalkan oleh masyarakat. Yang kedua ialah mengkaji kesan peramalan etika dan peradaban mengikut adat dan pantang larang terhadap masyarakat kini. Akhir sekali ialah menghuraikan cara pengukuran etika dan peradaban masyarakat pada masa kini. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kepentingan adat resam dan pantang larang dalam peradaban Malaysia tidak dapat dinafikan lagi dapat menjamin keharmonian negara. Seterusnya, ianya dapat mencapai perpaduan dalam masyarakat di Malaysia. Seterusnya, ianya dapat mencorak undang-undang dalam kehidupan sosial. Di samping itu, dapat membentuk masyarakat yang saling hormat-menghormati. Hal ini dapat ditunjukkan melalui penghormatan masyarakat terhadap upacara atau perayaan yang disambut oleh sesuatu kaum yang berbeza dari kaum mereka sendiri. Walaupun bukan perayaan bagi kaum mereka, mereka masih menghormati dan turut sama merayakan bersama dengan kaum yang merayakannya. Akhir sekali, adat resam dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Adat seperti pulang ke kampung sewaktu musim perayaan dan merawat kubur ketika hari perayaan membolehkan keluarga meluangkan masa bersama. Tradisi ini akan hilang di tengah zaman dan masyarakat di Malaysia akan kehilangan identiti sekiranya tidak lagi mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum, nama saya Farhana Alina binti Matahi. Saya akan membentangkan bahagian kajian literatur. Baiklah, antara kajian literatur yang didapati daripada kajian kami adalah masalah generasi muda semakin kurang minat terhadap adat dan pantang larang. Masyarakat terlalu mengambil mudah berkaitan pengetahuan adat resam dan pantang larang dan mencetuskan perselisihan faham antara masyarakat. Untuk kajian yang pertama, ia sebenarnya berpunca daripada ibu bapa sendiri yang tidak memainkan peranan yang sepatutnya dalam mendidik anak-anak mereka tentang adat dan pantang larang. Selain itu, individu itu sendiri perlulah mempunyai gabungan yang mendalam untuk mempelajari adat dan pantang larang. Keduanya,
Punca yang dapat dikenal pasti adalah daripada terpengaruh dengan masyarakat budaya barat di mana ia bercanggah dengan tradisi Melayu. Sebagai contoh, yang dapat kita lihat daripada majlis sambutan hari lahir seperti membakar lilin mengikut bilangan umum. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan perselisihan faham antara masyarakat adalah disebabkan perbezaan penganut agama. Terdapat segelintir daripada mereka yang tidak suka hidup dalam pelbagai kaum dan agama. Ia juga atas dasar campur tangan ahli politik sehingga menimbulkan kontroversi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan adat dan pertengaran kita terkukat dan pandang rendah. Selamat sejahtera semua, nama saya Yongkit Somkiat. Nombor kad matrik DE 2026 akan membentangkan bahagian subtopik kajian metodologi iaitu reka bentuk kajian dan populasi persempelan. Poin yang pertama iaitu menggunakan kaedah soal selidik iaitu kajian kuantitatif. Reka bentuk kajian adalah penting bagi sesuatu kajian sebagai panduan untuk memastikan objektif kajian tercapai, seterusnya menjawab persoalan kajian. Tujuan kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan mahasiswa UTHM terhadap etika dan peradaban berasaskan adat dan pantang larang masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Poin yang kedua iaitu melibatkan 53 orang responden di Fakulti UTHM. Sebanyak 50 Google Form disebarkan melalui aplikasi WhatsApp, Telegram bagi mengumpul data yang diperlukan. Dua aplikasi ini digunakan kerana kebanyakan mahasiswa menggunakan aplikasi ini untuk berhubungan antara satu sama lain. Seterusnya, saya Nur Aina Suhaida akan meneruskan pembentangan. Terdapat 4 bahagian yang disertakan dalam Google Form, iaitu bahagian pertama merupakan demografi responden yang terdiri daripada umur, jantina, fakulti, bangsa dan juga status pekerjaan. Manakala bahagian kedua, ketiga dan juga keempat adalah berdasarkan ketiga-tiga objektif kajian. Bahagian kedua, ketiga dan juga keempat menggunakan skala Likert yang berskala 5 yang terdiri daripada tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan juga sangat setuju. Daripada skala Likert, analisis kajian yang akan digunakan adalah melalui perisian Statistical Package for Social Science SPSS for Windows. Seterusnya, jadual, carta dan juga graf akan digunakan untuk memudahkan proses memaparkan data. Saya Muhammad Syahir bin Mustafa. Saya akan menerangkan mengenai hasil dapatan dan perbincangan kajian. Soal selidik kami merangkumi 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian bagi bahagian A berkaitan demografi responden di mana seramai 53 orang responden telah menjawab soal selidik ini. Rata-rata responden adalah berumur dari 23 sehingga 26 tahun iaitu seramai 84.9%. Seterusnya, responden adalah berlainan jantina, bangsa, fakulti dan berbagai status pekerjaan di mana seramai 62.3% responden adalah daripada mahasiswa UTHM iaitu peratusan paling tinggi dan diikuti pelajar institusi lain. Untuk bahagian B pula mengenai objektif pertama iaitu mengenal pasti punca etika dan peradaban adat dan pantang larang diamalkan oleh masyarakat. Purata min bagi analisis bahagian B di tahap tinggi iaitu sebanyak 4.08. Rata-rata responden bersetuju bahawa masyarakat yang tidak beradab adalah punca etika dan peradaban berlaku berasaskan adat dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat. Dalam era kemodenan ini, pantang larang masyarakat pelbagai kaum merupakan sesuatu yang dianggap lapuk dan sudah tidak boleh dipakaikan lagi. Pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat pada zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Hal ini demikian kerana kebanyakan penduduk pada masa kini tidak lagi berpegang kepada prinsip hidup iaitu saling hormat-menghormati antara satu sama lain, terutamanya dalam pelbagai adat dan pantang larang setiap kaum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Irwan dan seterusnya ialah dapatan kajian untuk bahagian C, iaitu mengkaji kesan pengamalan etika dan peradaban mengikut adat dan pantang larang terhadap masyarakat pada masa kini. Purata min bagi analisis bahagian C adalah di tahap yang tinggi iaitu 4.41 dan majoriti responden bersetuju dengan kesan pengamalan etika dan peradaban mengikut adat dan pantang larang dalam masyarakat kini.
Rata-rata masyarakat tidak mengira bangsa dan agama amat menghormati pantang larang dan adat resam masing-masing. Seterusnya bahagian D iaitu analisis cara pengukuhan etika dan peradaban masyarakat pada masa kini. Purata min bagi bahagian D iaitu 4.57. Majoriti responden sangat bersetuju dengan cara pengukuhan etika dan peradaban masyarakat pada masa kini. Ibu bapa merupakan watak sangat penting bagi penerapan tentang peradaban dan pantang larang. Saya Nur Arifah Hanim akan meneruskan pembentangan dalam bab 5 iaitu mengenai rumusan, cabaran dan cadangan. Jadi rumusan bagi kajian ini adalah adat dan pantang larang sepatutnya diamalkan dan wajar dipelihara dan dijaga kerana dengan itu ia dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam sesebuah masyarakat, kaum, bangsa dan juga negara. Seterusnya, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh para pengkaji semasa menjalankan kajian. Yang pertama, para pengkaji tidak dapat berjumpa dan bersemuka berikutan keadaan COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, para pengkaji menghadapi cabaran untuk membahagikan masa dengan efektif bagi menyelesaikan sesebuah kajian. Kesimpulannya, sebagai pengkaji, kita perlu bijak dalam menghadapi dan mengawal sesuatu situasi yang getil agar sesebuah kajian dapat dijalankan dengan baik. Akhir sekali, terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil perhatian dan dijadikan rujukan oleh pengkaji yang akan datang. Yang pertama, para pengkaji akan datang boleh menggunakan kaedah kuantitatif iaitu dengan cara tinjauan soal selidik secara dalam talian seperti Google Form. Dengan menggunakan kaedah ini, hasil dapatan kajian dapat dinilai dengan lebih mudah dan efektif. Seterusnya yang kedua, para pengkaji akan datang sebolehnya memperbanyakkan jumlah responden. Hal ini dapat membantu untuk mendapatkan kajian yang lebih menyeluruh dalam sesebuah lokasi dan kumpulan tinjauan.